Test mic 1 2 3. Test mic 1 2. Test mic 1 2 3. Assalamualaikum, what is up everyone? It's me Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku sentiasa doakan korang yang tengok video ni berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga happy-happy selalu. Jangan sedih-sedih, jangan stress guys, okay? It's not good for your health. And trust me on this because it is a true story. Cerita untuk video kali ini adalah sebuah kisah yang telah berlaku pada 78 tahun yang lepas guys, iaitu pada tahun 1944 di Amerika Syarikat, di mana seorang remaja yang baru sahaja berusia 14 tahun pada waktu tu telah dijatuhkan hukuman mati di atas kesalahan yang tak pernah dilakukan olehnya. Dan kes ni terus meletakkan remaja tersebut menjadi manusia yang termuda dijatuhkan hukuman mati di dalam sejarah Amerika Syarikat. Memang sadis gila bila kita dengar cerita ni. Dan di situ kita boleh nampak satu sistem perundangan yang tak masuk akal. Aku boleh cakap pada waktu tu satu kesilapan besar yang telah mengorbankan nyawa seseorang yang tak bersalah guys. Dan inilah kisah seorang remaja malang yang bernama George Stinney. Jom sama-sama kita bincangkan kes ni. Macam biasa, my name is Gizri and this is the story. George Stinney ni merupakan seorang remaja lelaki yang berkulit hitam dan dia tinggal bersama keluarganya di sebuah tempat yang dipanggil Bandar Al-Kolu di dalam South Carolina, Amerika Syarikat. Pada waktu tu, bapa kepada George Stinney ni bekerja di sebuah kilang kayu dekat area tu dan kesemua mereka ni tinggal dekat sebuah rumah yang telah disediakan oleh syarikat tempat bapa si George Stinney ni bekerja lah. Al-Kolu ni sebenarnya merupakan sebuah bandar yang kecil je guys, okay? Tak besar mana pun. Dan pada waktu tu, diskriminasi terhadap orang yang berkulit hitam di Amerika Syarikat memang sangat-sangat dahsyat guys. Dan even sampai sekarang pun sebenarnya masih lagi ada, tetapi pada waktu tu diskriminasi dia tu lain macam tau. Sampaikan semua tempat dibahagikan mengikut warna kulit. Apa yang aku boleh cakap, memang resis gila. Korang bayangkan lah orang yang berkulit putih pada waktu tu dan yang berkulit hitam dipisahkan antara satu sama lain. Maksudnya sebelah ni, contohlah, ini contoh okay? Sebelah ni penempatan orang yang berkulit hitam, manakala yang sebelah ni pula penempatan untuk orang yang berkulit putih sahaja. So di tengah-tengah penempatan tu dia ada macam sebuah landasan kereta api tau. Penempatan diorang ni dipisahkan sampai tahap macam tu guys. Bukan setakat itu sahaja tau. Sekolah untuk orang yang berkulit putih ni pun lain, yang berkulit hitam pula lain. Church pun sama juga, dibahagikan mengikut warna kulit. So dipendekkan cerita, hampir ke semua tempat yang berada di dalam Bandar Al-Kolu tu dibahagikan mengikut warna kulit. Dan mereka semua pada waktu tu memang tak berapa nak ngam lah orang cakap. Kejadian ini berlaku pada bulan Mac tahun 1944, di mana pada waktu tu George Stinney dan adiknya dalam perjalanan pulang ke rumah selepas diorang berdua ni pergi bagi makan lembu yang family diorang jagalah. Dan dalam perjalanan balik tu, mereka berdua ni telah terserempak dengan dua orang budak perempuan yang berkulit putih. Seorang budak ni bernama Betty June dan yang seorang lagi tu bernama Mary Emma. Betty June ni pada waktu tu dia hanya berusia 11 tahun, manakala si Mary Emma ni pula dia berusia 7 tahun guys. Dan difahamkan pada waktu tu si Betty dan juga si Mary ni sebenarnya dalam perjalanan mencari buah yang dipanggil buah mapop dekat area tu. Biasalah budak-budak ni mestilah diorang akan pergi bermain kan. So mereka pun bertanyalah dekat si George ni tentang buah mapop ni, sama ada diorang tahu ke tak mana lokasi tempat buah tu. Tapi pada waktu tu si George ni bagi tahu yang dia tak tahu pun mana tempat tu. Dan setelah diorang ni berborak-borak kejap, si Betty dan Mary ni pun meneruskan mission diorang ni untuk mencari buah mapop tu, sementara George dan adiknya pun baliklah ke rumah.
Unfortunately guys, kedua-dua budak perempuan yang bernama Betty dan juga Mary tadi tu telah dilaporkan hilang semenjak diorang keluar mencari buah mepok pada hari tu. So bila dah hilang macam tu, apa lagi? Mak bapak kedua-dua budak perempuan ni pun pergilah melaporkan kes kehilangan mereka berdua ni kepada pihak polis, dan dengan serta-merta guys, immediately pencarian kedua-dua budak perempuan yang hilang tadi tu dijalankan, dan time tu boleh dikatakan hampir ke semua penduduk yang ada dekat situ turut serta dalam misi pencarian tu, termasuklah bapa kepada si Josh ni. Memang kecoh gila pada waktu tu. Si Josh ni pula pada waktu tu telah memaklumkan perkara ni kepada pihak polis yang dia sebenarnya pernah terserempak dengan kedua-dua budak perempuan tu sebelum dia orang hilang. Dia kira macam nak bagi info lah tentang budak perempuan dua orang ni dekat pihak polis pada waktu tu, dan pihak polis pada waktu tu just merekodkan tentang keterangan si Josh ni, and then diorang pun teruskanlah lagi misi pencarian tu. Dipendekkan cerita, selepas je sehari pencarian tu dijalankan, pihak polis akhirnya telah berjaya menemui si Betty dan juga si Mary. Tetapi guys, mereka berdua ni telah ditemui dalam keadaan yang dah tak bernyawa. Diorang dah mati, dan benda ni telah mengejutkan semua orang pada waktu tu. Setelah dijumpai, macam biasa, kedua-dua mayat budak perempuan ni telah dibawa ke hospital untuk dibedah siasat, dan bila je hasil keputusan autopsi ataupun bedah siasat tu keluar, pihak forensik mendapati yang si Betty dan juga si Mary ni sebenarnya telah mati akibat beberapa hentakan yang kuat di belakang kepala diorang. Maksudnya, pihak polis suspek yang dua orang budak ni telah dibunuh dengan hentakan objek yang keras di bahagian belakang kepala diorang. So bila dah jadi macam ni, pihak polis time tu secara automatiknya telah mengklasifikasikan kes ni sebagai kes bunuh. Seperti yang kita semua tahu yang pada waktu tu racism memang sangat-sangat dahsyat guys. Okay, sampaikan pihak polis tak suspek seorang pun orang berkulit putih yang melakukan pembunuhan ni. Korang nak tahu tak? Pihak polis Al-Kolu time tu terus suspek siapa? Diorang terus suspek si Josh Tinney ni guys. Diorang suspek yang dia ni ada kaitan dengan kes bunuh ni. Sebab korang ingat tak yang dia pernah bagi tahu dekat pihak polis yang dia pernah terserempak dengan si Betty dan juga si Mary ni. Sebab tu je. Kemudiannya tak fikir panjang guys, pihak polis time tu terus pergi ke rumah Josh Tinney kerana dia dipercayai merupakan orang yang terakhir bercakap dengan kedua-dua mangsa yang dah meninggal dunia tu. Dan satu lagi sebab, hanya kerana si Josh Tinney ni berkulit hitam. Sebab tu juga guys, memang racist gila lah. Dipendekkan cerita, time pihak polis berada dekat rumah si Josh Tinney ni, diorang telah menyoal siasat family Josh Tinney tu seolah-olah diorang lah yang bertanggungjawab dalam isu ni. Dan apa yang bertambah malangnya adalah pihak polis time tu terus menangkap si Josh ni dan membawa dia terus pergi ke balai untuk disoal siasat dengan lebih lanjut. Pada waktu tu, mak bapak Josh Tinney cuba untuk menghalang pihak polis, tapi itulah, mereka tetap juga berkeras dalam perkara ni guys. Sesampainya Josh Tinney ni di dalam bilik siasatan tu, dia memang telah disoal dengan agak keras oleh pihak polis. Dan untuk pengetahuan korang, kesemua pihak polis yang terlibat dengan siasatan ni merupakan pihak polis yang berkulit putih. Tak ada seorang pun pada waktu tu pihak polis yang berkulit hitam. So korang bayangkan lah, dah lah waktu tu kita tahu racism memang dahsyat gila kan. Even mak bapak si Josh ni pun tak dibenarkan untuk ikut sekali pergi ke balai polis. Dia seorang je tahu dekat balai tu. Dan dipercayai di dalam bilik siasatan tu, Josh Tinney telah disoal oleh dua orang anggota polis yang berkulit putih. Pada mulanya si Josh ni memang tak nak mengaku bahawa dia yang buat semua benda ni. Yelah, memang hakikatnya dia tak bunuh pun budak dua orang tu, dia just pernah terserempak. Tu je. Tapi guys, dua anggota polis ni macam terus mendesak si Josh ni tahu, dengan macam-macam cara. Sampaikan diorang mengugut yang pihak polis ni akan membuatkan kehidupan keluarga si Josh ni susah sekiranya dia tak nak memberikan kerjasama dengan mengaku semua kesalahan
tuduhan ni. Maksudnya pihak polis tu nak si Josh Stanley ni dijadikan sebagai kambing hitam untuk kes bunuh yang dah berlaku ni. Memang jaharu lah aku boleh cakap polis dua ekor ni. Kalau bahasa Sarawak tu jaharu lah diorang ni. Dan akhirnya selepas disoal siasat dan diugut secara terus menerus, si Josh Stanley ni waktu tu memang menangis-nangis dan terpaksa juga akur dan mengaku yang dia buat semua benda ni walaupun hakikatnya dia tak buat pun. Memang sedih gila guys. Josh Stanley telah dihadapkan ke mahkamah untuk dibicarakan di atas tuduhan membunuh Betty dan juga Mary, dan pihak mahkamah tu sendiri telah melantik seorang peguam bela untuk Josh Stanley ni yang bernama Chris Plowden. Dan Chris Plowden ni guys, dia merupakan seorang peguam yang berkulit putih tau. So korang pun macam dah dapat agak dah kan macam mana ending cerita ni. Memang sad ending guys. Dan difahamkan yang si Chris ni pun macam nak tak nak je nak bela anak guam dia ni, dan dia dikatakan tak ada inisiatif langsung untuk membuktikan yang si Josh Stanley ni tak bersalah. Dia tak panggil seorang pun saksi, dia tak tampil satu pun bukti untuk membela anak guam dia ni. Apa yang aku boleh cakap, dia ada dekat situ just sekadar untuk dijadikan prosedur dalam perbicaraan kes ni. Bukan itu sahaja guys yang lebih dahsyatnya, kesemua juri-juri yang mendengar perbicaraan ni juga merupakan juri-juri yang berkulit putih, tahu tak? Tak ada seorang pun juri yang berkulit hitam. Dan dari sini kita boleh tengok macam mana sistem perundangan di USA pada waktu itu. Ini baru satu kes je tau, belum lagi kes-kes yang lain. Kesemua bukti yang dikemukakan pada waktu tu memang lebih cenderung menyatakan yang si Josh ni bersalah. And dua mangkuk ayun polis hari itu pun bagi keterangan yang si Josh ni telah mengaku time dia disoal siasat dekat balai polis. Dan akhirnya pada 24 April tahun 1944, kesemua juri yang berkulit putih pada waktu tu telah bersepakat bahawa si Josh Stanley ni bersalah di atas tuduhan membunuh Betty dan juga Mary. Dan yang lebih sadisnya guys, proses ni hanya mengambil masa selama 10 minit sahaja tau. 10 minit sahaja. Memang macam tu je. Josh Stanley telah dijatuhkan hukuman mati dengan menggunakan kerusi elektrik. Maksudnya dia akan duduk di atas kerusi elektrik tu dan tangan kaki dia akan diikat apa semua, and then diorang akan salurkan elektrik tu masuk ke dalam seluruh badan si Josh Stanley ni sehinggalah dia meninggal dunia. Korang bayangkan benda ni. Kalau kita kena kejutan elektrik yang sikit macam tu pun kita dah terkejut, apatah lagi yang kena macam ni guys, yang voltan dia memang sangat-sangat tinggi. Pada 16 Jun 1944, Josh Stanley telah dibawa untuk menjalani hukuman mati dia pada waktu itu, dan hanya bapa dia seorang sahaja yang dibenarkan masuk ke dalam untuk mengiringi si Josh ni. Memang sedih gila guys. Family dia semua memang dekat luar, dan sewaktu si Josh ni nak dipasangkan ke kerusi elektrik tu, pihak polis sebenarnya mengalami sedikit kesukaran tau. Diorang macam agak susah sikit untuk memasang sebab kerusi tu agak besar, and then si Josh ni kecil je time tu. Memang kita boleh cakap tak muat lah. And then korang nak tahu tak pihak polis tu buat apa? Diorang pergi ambil kitab Bible yang si Josh ni pegang pada waktu tu untuk diletakkan sebagai tempat duduk dia. Diorang letak dekat bawah tu supaya bolehlah si Josh ni duduk tinggi sikit, dan lepas tu dapatlah diorang pasangkan semua ikatan dekat kerusi tu. Selepas tu guys, sebelum si Josh Stanley ni dijatuhkan hukuman mati pada waktu tu, pihak polis yang ada dekat dalam tu macam biasalah diorang tanya if ada apa-apa kata terakhir sebelum dia orang mulakan hukuman mati tu, dan si Josh ni just menggelengkan kepala guys. Aku just tak dapat bayangkan perasaan dia pada waktu tu. Perasaan bapa dia yang tengok anak dia ni dekat kerusi tu, dan juga family dia yang berada dekat luar. And aku time baca cerita ni pun aku dah rasa macam sedih gila tau. Apatah lagi keadaan pada waktu tu. And finally, hanya dalam masa 3 bulan, Josh Stanley telah ditangkap, disoal siasat, dibicarakan, dan akhirnya dijatuhkan hukuman mati oleh pihak berkuasa South Carolina, Amerika Syarikat.
Pada tahun 2014, kes Josh Taney ni sebenarnya telah dibuka semula untuk dinilai selepas 70 tahun guys. Dan adik-beradik Josh Taney ni tetap percaya bahawa si Josh ni memang tak bersalah dan keputusan hukuman mati ke atas si Josh ni memang 100% salah dan tak adil. Dan akhirnya, setelah menjalani penilaian oleh pihak mahkamah semula, Josh Taney didapati tak bersalah di atas tuduhan membunuh tu. Tapi, kesemua benda ni dah terlambat orang cakap, okey? Josh Taney tu dah meninggal dunia dah. Keputusan ni pun tak dapat nak mengembalikan kehidupan Josh semula. Tetapi guys, at least keputusan ni dapat membersihkan nama baik Josh dan juga nama baik keluarga diorang dari tuduhan membunuh ni. Di sini kita boleh lihat bahawa betapa pentingnya keadilan dalam sesebuah institusi itu. Sekiranya institusi itu korup, banyak rasuah, banyak kepentingan, tak mustahil benda yang sama macam ni berlaku. Orang yang tak bersalah mungkin akan didapati bersalah, manakala orang yang betul-betul buat salah akan terlepas. Especially dalam dunia kita sekarang ni, dunia akhir zaman. Fitnah memang, apa orang cakap, berleluasa. So, jaga diri guys. And one more thing, kita percaya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam dunia ni dengan pelbagai bangsa, warna kulit. Tak kisahlah kau putih ke, hitam ke, kuning ke, biru ke. Kalau ada biru lah kan. Kita semua manusia, kita semua sama tau. Tak ada mana-mana bangsa yang lebih mulia. Tak ada. Kita semua sama. And please, keep that in mind. Akhir kata, sama-sama kita doakan yang kejadian yang menimpa Josh Taney ni tak berulang lagi pada masa yang akan datang. Okay guys, aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang yang tengok video ni sampai habis, yang sanggup luangkan masa korang. Thank you so much guys. So hit that like button if you like this video, share it to your friends and family, subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel aku, and I'll see you guys again in the next video. Peace. Ini baru satu jazz. Memang jaharu lah orang Sarawak cakap benda ni. Aku boleh cakap mangkuk, 2 ekor mangkuk, aku tak tahu lah nak cakap. Pihak mahkamah tu sendiri. Satu kesilapan besar yang telah mengorbankan susah sekiranya dia tak nak memberikan